Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam Jumaat yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab iman dan kehidupan, dan kita masih lagi membahaskan tajuk kemuliaan kerana iman. Kemuliaan kerana iman. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 68 pada nombor yang ke-19. Muka surat 68 nombor 19. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, iman menanamkan pandangan hidup bahawa manusia ini mempunyai kemuliaan di sisi Allah, terpandang mulia oleh para malaikat dan menjadi pemimpin di dalam alam ini. Maka timbullah rasa harga diri di dalam hati orang yang beriman, dan terasa ada hubungannya dengan alam semesta, dan lenyaplah perasaan rendah diri dan kekosongan jiwa dalam hidup ini. Alangkah jauh bezanya
dibandingkan dengan orang yang mengaku diri semata-mata haiwan yang agak maju. Sebelum lahirnya tidak berpokok pangkal dan sesudah matinya tidak ada kelanjutan. Sedang hidupnya tidak ada hubungan dengan alam yang besar ini. Dan kalau ada, tidak lebih dari hubungan kera dengan alam yang luas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita tengok lagi tentang perkara-perkara yang berkait rapat dengan iman dan akidah kita, iman dan kepercayaan kita. Kerana satu perkara yang mesti kita tanam dalam jiwa kita sebagai orang yang beriman ialah orang yang beriman itu sangat mulia pada sisi Allah. Walaupun mungkin pada mata manusia, khususnya musuh Islam, mereka memandang hina kepada orang-orang baik, orang-orang yang beriman. Tetapi yakinlah muslimin muslimat, pada sisi Allah, orang beriman memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia, yang dinilai dan dilihat oleh Allah, serta akan diberikan ganjaran yang terbaik di dalam syurganya nanti, insya-Allah. Dan kita dah acap kali menyebut kisah-kisah para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka menunjukkan tahap keimanan yang tinggi dan mereka mencintai iman mereka. Sebagaimana yang pernah disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada hari dia menombangkan dua kuasa besar dunia pada masa itu, iaitulah Rom dan Parsi. Dan Sayyidina Umar menyebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan, yang Allah tinggikan darjat hanya kerana agama Islam yang kami anuti pada hari ini. Kami mulia ni, kata Sayyidina Umar kepada pembesar Rom dan Parsi, kerana kami ni orang Islam. Dan barang siapa, kata Sayyidina Umar, mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah, dia akan dihina oleh Allah. Bahasa mudah dia, kemuliaan manusia diukur dan dinilai dari sudut keimanannya kepada Allah, dari sudut imannya yang tinggi kepada Allah. Sebab tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita nak kena ambil kira penilaian Allah, bukan manusia. Sebab penilaian manusia kadang-kadang jauh terpesong dari rel yang sepatutnya, dari landasan yang sepatutnya. Sebab itu kena ingat, mulia kita kerana iman, kerana Islam, kerana iman. Dan kita mesti berbangga dengan dua benda ini. Mesti bangga jadi orang Islam, mesti rasa gah jadi orang Islam, rasa haibat jadi seorang Muslim. Dan lain daripada itu, kemuliaan yang manusia cari, dia tak akan mencapai matlamat yang sepatutnya. Sebab itu kita pernah bahas dulu, saya ulang ringkas. Ada orang menilai mulianya manusia kerana harta. Orang anggap harta banyak, duit banyak, dia jadi mulia.
Jawapannya tidak betul. Sebab kalau itu ukuran kemuliaan manusia, kalau kita anggap orang yang kaya raya itu mulia, ulama kata sudah tentu Qarun lebih mulia daripada kita. Sebab Qarun memegang gelaran apa dia panggil, jutawan dunia lah. Tak siapa boleh beat dia punya kekayaan dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ziarah satu tasik namanya Buhairah Qarun. Buhairah ni daripada kalimah Bahrun. Bahrun laut. Buhairah tasik, kecil sikit pada laut. Kalau kita kira mulia kerana harta, Qarun lebih mulia daripada kita. Kalau kita nisbah kemuliaan pada sudut harta kekayaan, nescaya kata ulama Qarun lebih mulia dari kita. Harta terlalu banyak sampai timbul di Selayang dan Gombak. Harta karun. Ambil gak nama Qarun tu kan. Tapi ke mana endingnya Qarun itu? Dia mati ditenggelam oleh bumi dengan harta, dengan istana dia sekali. Dan saya pernah beberapa kali melawat tasik Qarun masa mengaji Mesir sekitar 90-an dulu. Dia tasik dia tuan-tuan bukan macam tasik Titiwangsa. Dia bukan macam tasik Perdana, bukan macam tasik Taiping. Tasik di Malaysia ni kita nampak tebing belah sana, kan? Kita duduk belah sini, Titiwangsa nampak ujung belah sana. Tasik Qarun ujung dia tak jumpa, tak nampak. Dia sangat besar lah, kan? Memang besar gila tasik dia. Dan airnya masin dan busuk. Dia bau macam hanyir kerang kan, bau-bau seafood, bau-bau lumpur. Dan saya pernah rasa, tak ada kerja masa tu kan, saya rasa, bukanlah rasa minum secawan tuan-tuan, nak meninggal buatlah kan. Kita ambil satu jari je, celup, letak ujung lidah kan, sebab orang kata masin. Dia memang macam masin payau-payau, tak sedap lah, tak sedap, bau dia busuk. Sebab apa jadi gitu? Tanda kemurkaan Allah. Tenggelam semua dengan harta benda dia, habis semua sekali. Apa yang mulianya macam tu? Dan kalau ada orang kata mulia manusia kerana kuasa, tak juga tuan-tuan. Kalau kerana kuasa, Firaun lebih mulia daripada kita, kan? Firaun lebih mulia daripada kita. Kalau nak dinisbah mulia kerana kuasa, Firaun lagi hebat berkuasa. Umur Firaun yang melawan Nabi Musa tu, yang jadi bapa angkat Nabi Musa tu, 500 tahun. 500 tahun kata ulama usia Firaun. Ramses yang kedua. Firaun tu gelaran kan, Firaun tu panggilan raja-raja purba yang merentah Mesir. Raja-raja dulu tu dipanggil Firaun lah. Macam kita dipanggil Yang di-Pertuan Agong kan, lepas tu nama dia Sultan Pahang, Sultan Selangor gitulah. Di Mesir gelaran dia Firaun, raja yang merentah masa itu. Nama dia Ramses I, Ramses II, Ramses III, Ramses keempat dan seterusnya. Yang 500 tahun tu Ramses kedua, yang tenggelam dalam Laut Merah tu. 500 tahun dia hidup, kata ulama, sekali pun tak pernah pergi klinik kerajaan. Firaun dia tak ada ubat yang 3 bulan sekali punya, tak ada. Macam kita pergi KK tu, klinik kesihatan tu kan, ambil ubat segerabak 3 bulan punya stok, sebaldi bawa balik. Firaun dia tak ada benda tu. Ulama kata tak pernah sakit, malahan tak pernah bersin pun. Resdung jauh sekali. Kita siap gout sekali package. Kan, macam-macam penyakit kita. Lelah lah apa macam-macam. Jadi
Adakah itu kita nak kata mulia? Dan Allah kata Firaun akan dihumban ke dalam api neraka. Oh, mulia kerana kuasa? Tak ada, tuan-tuan. Bukan kerana kuasa. Apatah lagi salah guna kuasa lah. Apa yang mulia? Dan ada orang kata mulia manusia kerana keturunan. Tak juga. Kalau kita kata mulia kerana keturunan, Abu Jahal, Abu Lahab lagi mulia daripada kita. Sebab apa? Walaupun statement tu macam tak apa setuju kan. Tapi sebab apa saya kata kalau kira keturunan, Abu Jahal, Abu Lahab tu lebih mulia dari kita. Sebab dia keturunan Nabi. Dia ada darah Nabi. Nabi tu anak saudara dia. Nabi tu anak penakan, anak buah. Keturunan kan? Tapi ke mana Abu Jahal, Abu Lahab? Walaupun keturunan Nabi, lawan Islam, Allah lempar masuk neraka. Cerita dia jangan lawan Islam, tu saja. Kau keturunan Nabi ke, keturunan Said ke, keturunan Ustaz ke, keturunan ulama ke, lawan Islam, Allah tak peduli. Lempar masuk neraka. Dah, sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bukan mulia kerana keturunan. Qarun tu sepupu Nabi Musa. Yang kita cerita tadi, yang kaya-kaya tu kan. Dia sepupu Nabi Musa. Sepupu ni kira rapat lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, pak saudara Nabi, lagi rapat. Masuk neraka juga semua. Walaupun keturunan Nabi. So tak payahlah tuan-tuan, kita ni keturunan mana? Kan? Tak kira lah. Kita ni kalau tengok silsilah, kok kena dengan keturunan Imam Syafi'i ke, boleh gagah juga. Kok lah kan. Keturunan baik-baik. Cuba cek silsilah tuan-tuan, kena? Kena dengan hantuah ke, mana tahu. Hang jebat ke. Kan? Jangan kena lanun Selat Melaka, sudah. Jadi nak sebut bukan harta, bukan keturunan, bukan kuasa yang menjadi penentu mulia ke manusia, tetapi iman. Kalau kaya beriman, oh yang tu lagi package. Dia panggil bonus lah. Kita pula keturunan baik-baik, lepas tu beriman pula, itu lagi canggih. Kita pula ada kuasa, jadi raja, jadi menteri, jadi macam-macam lah jawatan yang ada, dan beriman pula, itu lagi hebat. Itu baru mulia tuan-tuan. Dia base package dia, asas dia mesti iman. Itu saja. Tuan-tuan pusinglah kok mana cerita dalam hidup ni, dia akan balik pada iman. Dia takkan kona ke lain. Sebab itu benda pertama yang Nabi urus selama 13 tahun di kota Mekah ialah persoalan iman. Kan? Persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan keyakinan. Bila Nabi cerita qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak berbilang-bilang, jangan syirik. Itu 13 tahun yang Rasulullah pasak dalam dada para sahabat di kota Mekah. Dan bila Nabi dah tanam piling cukup-cukup, tuan-tuan tengoklah hasil dia. Bila berlaku hijrah, tak ada siapa pun cakap banyak, bismillah jalan terus. Tak ada cakap banyak. Walhal kalau sahabat nak pertikai masa itu, banyak benda boleh pertikai. Kan, bila Nabi kata jom hijrah ke Madinah, mungkin sahabat akan, ini saya buat andaian je lah ya, tak berlaku lah. Nak cerita kalau iman tak apa ada masa tu, mungkin sahabat kata nak buat apa pergi Madinah Rasulullah, kita lahir membesar tanah tumpah darah di Mekah, pergi Madinah kan tak siapa-siapa, nak duduk homestay mana pun tak tahu lagi lah, contoh kan. Pergi sana kan tinggal pula harta benda sini, rumah tinggal sana tak tahu apa cerita lagi. Kalau sahabat nak pertikai benda tu boleh, tapi belum ada satu pun kitab sirah yang kita baca ada bunyi-bunyi macam tu. Dia tak ada bunyi tuan-tuan. Yang ada sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami
ta'at. Itu ada. Jadi tugas kita hari ini berdasarkan nombor 19 yang saya baca tadi, maknanya saya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita pakat jaga iman kita masing-masing. Akhir zaman ni zaman yang serba-serbinya sangat mencabar untuk menjaga dan memelihara iman. Dan kita kena ingat, satu hari besok giliran kematian kita akan tiba. Kita punya bendahari pun dah meninggal dunia 2-3 minggu yang lepas. Orang-orang lain meninggal dunia. Tadi saya tengok dalam berita, dalam Facebook pun ada, Tok Bilal meninggal sedang melaungkan azan. Apartment at Zora, Section 27 Shah Alam. Saya rasa saya macam pernah pergi surau tu, jemputan Ramadan beberapa tahun lepas. Jadi Bilal tu tengah laung azan. Dia laung azan tu, dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu meninggal. Jadi tuan-tuan, ini benda yang kita nak kena faham. Kita nak kena, orang kata, bersiap. Dan persiapan yang terbaik yang kita sebut banyak kali, ini pun kita sebut, adalah persiapan iman, tauhid, akidah kita, supaya jangan tergelincir. Na'udzubillah. Baik, sambung nombor 20. Orang beriman merasa bahawa seluruh alam ini berkhidmat kepadanya. Para malaikat sentiasa mengawalnya. Tuhan penguasa alam ini selalu bersama dengannya. Dan termasuk golongan orang-orang yang diberi kurnia oleh Allah, iaitulah nabi-nabi, orang besar, orang yang syahid, dan orang yang soleh. Hidupnya tidak berhenti kerana kematiannya, dan hidupnya tidak terhenti setakat dikubur, kerana dia diciptakan melalui dunia yang fana ini menuju ke negeri akhirat yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, seperkara yang kita kena sedar, Allah Ta'ala sebenarnya ciptakan semua yang ada keliling kita ni untuk berkhidmat kepada manusia. Sama ada kita sedar atau tidak. Allah buat matahari untuk kita, Allah buat langit untuk kita, Allah buat turun hujan. Hari ni lebat sikit petang ni kan, untuk kita. Allah bagi oksigen untuk kita, Allah buat ayam itik untuk manusia, Allah buat malaikat untuk jaga kita. Kita sedar ke tidak benda ni? Baiknya Allah tu, dia aturkan semua untuk manusia, untuk memberi khidmat pada manusia. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ajar kita, jadilah hamba yang reti bersyukur. Jadi hamba yang reti berterima kasih. Jadi hamba yang reti menghargai, yang tahu, orang kata, mengenang budi. Kan? Kenal Allah, terima kasih pada Allah, syukur pada Allah. Sebab Allah dah bagi kita macam-macam, tuan-tuan. Semalam hari Rabu, habis saya kuliah Muslimat pagi di Gombak semalam, saya pergi klinik keluarga di Prima Sri Gombak, sebelah dengan Ustaz Abid Liu punya supermarket tu, Elismat, sebelah Mazda tu. Jadi saya kalau apa-apa rojokan untuk perubatan, sakit ke apa, anak-anak semua, saya pergi situ.
walaupun dah pindah jauh Sungai Buloh. Sebab doktor perempuan ni, Dr. Suhana nama dia, dia anak murid kita yang selalu ikut umrah, jalan mana-mana dia rajin ikut saya. Dan bagusnya dia ni sebab dia banyak mengaitkan apa-apa sakit kita ni balik pada Allah. Itu yang syok. Jadi bila kita pergi jumpa, selalu memang lama lah. Kalau saya memang lama tuan. Saya masuk, ruang lega tu kosong. Saya keluar, dah penuh orang. Menunggu kita lama kan. Kadang segan juga. Tapi dia rajin sembang. Jadi saya pergi tu, pasal saya pula dalam 2 minggu ni, saya macam tidak berpijak di bumi nyata. Dia macam penyakit. Kan? Dia macam jadi terapung, macam terawang-rawang. Kan? Dia pening tak pening kan? Tapi dia macam badan kita tak stabil. Saya kata, sudahlah aku ni dah kenapa pula ni. Kan? Jadi bila cek doktor, ialah doktor dia based on ilmu dia, dia kata 2 je lah. Dia kata, Ustaz, ni 2 benda je Ustaz. Satu mungkin kolesterol tinggi. Satu mungkin darah tinggi. Mungkin. Itu kemungkinan yang doktor bagi tahu. Tapi cek darah okey, alhamdulillah. Cuma kolesterol tu mungkin tinggi lah kot saya rasa. Belum saya nak, itu hari dah buat dah full medical check up. Nanti kita buat balik nak semak balik Cuma bila duduk sembang dengan dia, dia sebut gini. Dia kata, Ustaz patut bersyukur pada Allah. Saya kena ceramah tuan. Ustaz patut bersyukur pada Allah. Dia kata, Ustaz, Allah sayang kita Ustaz. Dia bagi kita signal. Ni Ustaz terawang-rawang ni, Allah bagi signal ni. Ada orang Ustaz, Allah tak bagi signal Ustaz, terus kolap, terus meninggal. Tu yang Tok Bilal tadi kita cerita tu, tak ada signal tu, muda lagi, tombang terus. Jadi tuan-tuan, bila doktor tu cakap, memanglah kita kadang, oh betul juga doktor ni cakap kan. Tapi bagus doktor ni tuan. Dia selalu berdoa, dia tiap-tiap hari dia doa. Dia cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, saya selalu doa pada Allah. Saya kata, ya Allah, kau tolonglah bantu aku ya Allah, supaya setiap pesakit yang datang ni aku boleh rawat dengan izin kau, dan aku tahu apa tanda-tanda, apa penyebab, tolong aku ya Allah. Tuan-tuan, bagus dia. Tapi ialah orang kata dengan izin Allah, saya ubat-ubat dia saya semua serasi tuan. Kan? Lepas tu murah. Semalam jumpa, cek darah, lepas tu dia bagi satu ubat arang apa benda pun tak tahulah, warna hitam macam arang kan. Saya tukar ubat lah, ubat angin, RM16 tak tahu lah itu harga ustaz ke apa, saya tak tahulah. Tapi kan, tapi memang murah lah. Dan ubat dia pun semua elok. Jadi tuan-tuan, maknanya itu saya kata tadi, Allah ni dia sayang kita, dia bagi signal. Macam ibu-ibu kan, dulu zaman ibu-ibu muda-muda mengandung dulu kan, masa nak beranak, Allah bagi signal kan. Dia bagi sakit, dia bagi pecah air ketuban. Itu tanda orang kata kan. Baik Allah tak terus beranak begitu je, dia bagi signal. Macam tadi nak hujan, dia bagi gelap dulu. Saya tengok jam tu 6.30. Uish, asal dah nak maghrib ni, rupanya 6.30, pasal gelap gelita. Kat rumah saya pun gelap sangat. Jadi dia bagi tanda, oh kita boleh prepare, ni nak hujan ni. Kan, contoh gitu. Allah sayang kita tuan. Kita nak demam pun dia bagi tanda dulu. Selera makan tak apa jalan kan, pahit-pahit tekak, macam tu kan, tiba-tiba bersin, dia bagi tanda. Yang kita risau ni, kata doktor, tak ada tanda. Itu risau. Covid pun ada tanda tak? Walaupun ada yang tidak bergejala kan, tapi tak tahulah tuan, hari ni 260. Allahu Akbar kan. Tu hari dah lega dah, bawah 10 kan. Dia tengok kluster banyak daripada Sabah ni. Sabah dia punca 2 tu hari, Kedah, Sibarangga tu dengan Sabah kan. Sabah pula ada PRN pula, memang kacau sungguh. Yang kluster Meru tu dah naik 3 dah.
Tadi pula Ustaz selalu dihantar dalam grup kami, seorang student positif sekolah Al-Amin Sungai Busu, Al-Amin Gombak kan, kat Sungai Busu UAE tu, positif pula seorang, dah kena saring pula dah besok kot. Jadi hati-hatilah tuan-tuan, benda ni sebenarnya belum reda lagi. Saya risau satu je, kena PKP semula. Allahu Akbar, baru nak menyawa ni kan. Sebab baca dalam Twitter Dr. Noh Hisham, ketua pengarah kementerian ni lah, ketua pengarah kesihatan ni, dia kata, dia memberi bayangan lah kan, adakah kita lebih baik duduk di rumah saja. Itu dia punya ayat, tapi dalam bahasa Inggeris lah. Maknanya macam dia bagi hint pula kan, jangan sehari dua ni PM buat pengumuman, sudahlah. Kalau PM buat pengumuman, aku rasa memang PKP ya. Cuma Sabah dah kena PKP kan, tak boleh rentah negeri daerah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat jagalah, insya-Allah. Ikhtiar jalan, tawakal pun kena jalan. Jangan tawakal tapi ikhtiar tak ada, tak jadi juga kan. Tak peduli lah COVID tak COVID, ustaz, Allah ada. Janganlah. Kalau macam tu, pergi masuk ataupun pergi loyam, pergi cari rimau yang keluar tu hari tu. Duduk sebelah rimau tu, lepas tu cakap Allah ada. Duduk sebelah rimau tu. Kau nak jadi apa kita lepas tu, arwah ke apa kan. Jadi biar betul kita punya teknik. Yalah Allah tu ada kan, tapi tengok situasi tu macam mana tuan-tuan. Sebab segala-gala daripada dia. Allah boleh buat kun fayakun, hilang COVID tu terus, dia boleh buat. Tapi ada sebab Allah tak buat lagi begitu. Ada hikmahnya lagi kita kenapa Allah hantar dah hampir setahun dah COVID ni, dah masuk Oktober tu. Saya tulis Facebook tadi, tragedi Oktober. Lagu Awi tu kan, sebab 260 kes hari ni. Jadi Allah dia boleh buat, kuasa pada dia. Tapi kita sebagai hamba, sebagai manusia, diajar untuk belajar sesuatu, ambil hikmah, ambil pengajaran, belajar, supaya apa tuan-tuan, kita sempat buat preparation sebelum kita mati. Saya sebut banyak kali, saya rasa, di banyak tempat, dan malam ni saya nak repeat balik untuk surau tuan-tuan, walaupun yang menengok live ni mungkin dah dengar. Apa dia? Satu orang tanya pada Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Soalan yang dia tanya tu ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil satu lah. Dia tanya Saidina Ali, wahai Ali, apa benda dalam dunia ni, ataupun apa benda yang susah dan paling susah? Tuan-tuan, soalan dia satu soalan, tapi ada dua soalan dalam tu, perkataan susah tu. Kalau tuan-tuan tanya saya kan, ustaz, apa benda yang susah dan paling susah? Jawapan dia, saya susah nak jawab. Aku pun tak tahu apa jawapan dia. Susah lah kan. Jadi orang tanya Ali, apa benda yang susah dan paling susah? Dia ada beza kan, susah dan paling susah, suka dan paling suka, sayang dan paling sayang. Anak kita semua kita sayang, tapi dalam ramai itu ada seorang yang paling sayang. Itu tak boleh tipu punya. Jadi Ali jawab, Saidina Ali ni dia cerdik tuan-tuan, otak dia bergeliga, otak dia laju, otak dia genius. Saidina Ali kata yang susah itu ialah kematian, yang susah itu ialah alam barzah. Itu susah tu, mati itu susah, kata Saidina Ali kan. Walaupun kadang ada orang yang kita tengok senang meninggalnya, tapi sebenarnya susah. Dia nak menanggung di alam barzah tu susah. Na'udzubillah, silat gaya, kalau kuburnya menjadi taman-taman syurga, raudhatun min riyadil jannah, alhamdulillah.
Tapi na'udzubillah, kalau kuburnya menjadi hufratun min hufarin niron, kawah api neraka, na'udzubillah. Kuburnya sempit, dahlah gelap gelemat, lepas tu sempit, lepas tu sorang-sorang. Kan dalam hadis sahih tu yang kubur bercakap, ana, apa disebut, ana baitud dud, aku ni rumah ulat-ulat, kata kubur. Aku ni rumah yang sunyi, rumah yang gelap, rumah yang penuh ulat, rumah yang penuh seksaan, kubur cakap. Tapi kita tak dengar, hari-hari kubur bercakap. Jadi Ali jawab, yang susah itu ialah kubur atau kematian. Dan yang paling susah, kata Sayyidina Ali, ialah apabila masuk kubur tidak ada bekalan. Allahu Akbar. Mati tak prepare bekalan. Ni lagi susah, tuan. Dahlah mati tu susah dah. Tapi masuk kubur tak ada preparation, tak ada bekalan. Jangan, tuan-tuan. Tapi saya ucap tahniah, terima kasih pada tuan-tuan yang hadir, yang menonton malam ni. Inilah bekalan yang sedang kita buat. Tuan-tuan, nak datang surau masjid ni bukan cerita senang, tuan-tuan. Bukan cerita senang. Tadi abang saya, Ustaz Saludin, hantar video sebelum maghrib. Dia sedang mengharuk tu, hujan selebat dengan jam kan. Dia pun dah merapu dah dalam kereta tu, saya tengok. Tak pukul berapa aku nak sampai ni, katanya. Dengan hujan lebat, dia nak pergi Subang Bestari. Subang Bestari ni dekat area rumah saya jugalah. Situ ada satu pot yang terbaik untuk mentega darah, tuan. Nama dia kedai roti canai terbang. Oh, syok makan situ. Geng Kedah punya. Roti canai terbang. Memang terbang roti tu. Dia uli-uli, lepas tu dia baling. Terbang, memang terbang sungguh. Ada sekali tu sangkut atas kepala orang tu, naya semua. Sebab baik, customer tu baik kan. Dia tak marah lah. Sangkut atas bumbung je kali dah kan. Tapi dia bukan semua dibalingnya, tak lah, sesekali je buat show kan. Tapi best, sedap, makanan situ banyak kan. Boleh menambah kolesterol dan boleh buat kita terapung lagi. Jadi tuan-tuan, bukan senang nak hadir surau masjid. Jangan buat main. Malam-malam macam ni, hujan lebat pula kan, dengan COVID. Allah, tuan-tuan, bukan senang. Tapi tuan-tuan boleh maintain, tuan-tuan boleh istiqamah. Walaupun ada SOP yang kita kena ikut, syukur. Kebanyakan yang saya tengok memang SOP tu ketat lah kan. Kena ada cek suhu, tulis nama, scan, hand sanitizer, pakai mask, bawa sejadah. Itu SOP kan, kena ikut. Kalau kuliah pula, kalau anda JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, Isyak kena berhenti. Tapi sini okey sikit kot. Sikit lah, boleh tambah sikit lah kalau terlajak kan. Selangor tak boleh, tuan. Tapi yang saya semalam saya kuliah satu tempat di Selangor, Isyak kan awal 8.16. Yang imam pergi wirid punyalah panjang. Saya kata, bila lah imam ni nak habis wirid? Aku dah nak kuliah dah ni. Lama pula dia wirid. Lah kali saya rasa malam tadi saya boleh kuliah setengah jam aja. Lepas tu atas meja tulis besar-besar pula, Isyak berhenti. Dia tulis, dia laminate pula atas tu kan, aturan kuliah sepanjang COVID. Kuliah subuh masa tertentu, kuliah maghrib berhenti ketika masuk waktu Isyak. Besar gedabak tulis. Yang imam pergi wirid panjang kan, pasal apa kan? Jangan naik semangat sangat, tengok dulu. Ni waktu dah awal. Sekarang ni awal, maghrib pun dah 7 minit macam tu. Lepas tu Isyak pula 8.16. Isyak maghrib Isyak ni sejam aja lebih kurang. Tolak semayang wirid-wirid dah berapa dah tinggal. Kan? Jadi kita tak puas, tuan. Baru nak masuk gear, dah azan pula dah. Kena berhenti. Kan lajak kan kena komplain kan satu hal pula. Kan tak boleh kuliah pula. Jadi apa pun dengan SOP yang ada, terpaksa akur. Bukan senang nak mari, tuan. Saya tadi kuliah di Dataran Maybank Bangsa kan. Bulan lepas start kuliah, saya sampai, saya orang pertama buka surau. Sejarah bagi saya.
JK seorang tak sampai lagi. Saya sampai pun bukanlah awal sangat, dekat-dekat pukul 1 juga. Dia kuliah pukul 1 sampai pukul 2. 12.50 saya sampai, saya buka pun tak ada orang. Saya petik lampu, saya buka aircon, aku pula jadi JK. Tadi saya sampai 12.50 lagi best, tak buka pula surau, kunci terus, tunggu kat luar goyang-goyang kaki kan. JK datang, ustaz tak masuk. Intan masuk dulu, kata. Dia buka-buka tak boleh. Dia kata ni nak kena ni yang pegang kunci ni kan. Jadi itu saya kata bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan nak mari surau, baik di pejabat, baik di sini, di rumah, di masjid kan, bukan senang. Besok nak hadir Jumaat bukan senang. Setengah tempat ada yang register nama. Macam besok saya tazkirah dekat Port Kelang masjid, situ register nama. Yang jaga rela kat pintu masuk pagar tu straight pula tu, tak ada mas, dia halaunya balik. Sejadah tak bawa, balik katanya, ambil sejadah. Dah lah bekerja orang tu balik, kod dekat, kena sampai balik sebelum bang kedua tutup pagar terus. Kan straight tu. Yalah, dia pun terpaksa kan, sebab nak jaga semua SOP tu. Jadi tuan-tuan, sebab tu ingat, kena prepare, kena siapkan bekalan. Sebab bila dah mati, macam mana kita sebut selalu, kita tak ada ruang dah. Sahabat-sahabat kita, jemaah kita, kawan-kawan kita, apa semua yang dah meninggal ni, dia dah tak ada apa dah dalam kubur tu. Tak boleh buat apa-apa. Dia hanya menunggu-nunggu, kok ada pahala-pahala yang pernah berjalan, yang masih berjalan atas bumi, nak boleh tolong dia. Macam contoh, dia ada pahala wakaf kapet ke, untung lah. Pahala bayar bil api air ke, ataupun pahala wakaf bangunan, wakaf bumbung, wakaf walaupun satu petak kan, RM50, satu kaki persegi ke contoh. Macam di masjid saya nak kuliah besok ni, diorang tengah buat wakaf pagar lama tu. Dia untung nak buat pagar cantik sikit lah. Pagar tu pagar besi juga, kawat besi tapi cantik lagi lah, kemas sikit, kan. So kalau ada pahala-pahala wakaf tu, tu kira untung lah. Sebab tu orang cerdik, dia rajin berwakaf, kan. Sedekah-sedekah tabung pun jalan enggak, tapi cari yang wakaf-wakaf tu, wakaf kipas, wakaf van, wakaf apa segala macam kan. Gunakan yang tu insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu yang kita nak kena siapkan. Dan saya nak tambah sikit lagi tuan-tuan, yang terakhir untuk malam ni. 3 benda yang saya ulang banyak kali. Nak ambil banyak kan, yalah kita pun tak terbuat kan. Kita fokus 3 benda tuan-tuan. Jangan tinggal dalam hidup tiap-tiap hari. Saya pesan ke diri saya dan kita semua, sama-sama kita cuba buat setakat mana yang termampu kita buat. Yang pertama, rajin-rajin baca Quran. Yang kedua, rajin-rajinkan selawat. Yang ketiga, rajin-rajin istighfar. 3 ni jangan tinggal dalam hidup, kalau boleh setiap hari. Lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi cantik. Baca Quran ni ulama kata itu penanda aras hubungan kita dengan Allah. Selawat itu penanda aras kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacalah tuan-tuan. Saya pesan ke saya juga, kadang saya pun tak baca juga pun kan. Kita pesan sama-sama lah. Ingat mengingati. Quran, selawat, istighfar. Istighfar pun penting tuan. Dosa kita banyak. Oh, dosa banyak tuan. Kan, kalau kita renung-renung zaman-zaman jahiliah kita dulu kan, banyak dosa. Masing-masing dia yang tahu dosa dia macam mana kan. Zaman sekolah dulu, zaman asrama dulu, zaman universiti. Kalau tuan-tuan saya rasa umur-umur sempat kot. Kalau saya sempat lah zaman rok kapak dulu. Tak apa hal pula kapak pula dapat nama, saya tak tahulah kan. Zaman 80-an. Saya ingat lagi zaman tu, tahun 89 tuan-tuan. Saya form 3 masa tu. Masa tu bangunan Sogo tak ada lagi, dipanggil Sulaiman Court.
tempat konsert. Oh, turun tu kan. Malam Merdeka turun konsert. Masa tu Allahyarham Sudiman Haji Asyad baru melahirkan produk air minuman sudi. Kalau tuan-tuan ingat, air tin kan, Sudiman. Zaman tu naik bas mini 14 turun Greenwood, last bus tu konsert habis pukul 12. Gila babi punya kerja masa tu. Tapi semayang tak tinggal lah kan. Cuma zaman itu kan, zaman sekolah seronok, zaman remaja, itu belum jalan kaki pergi Stadium Merdeka, tengok bola Selangor. Bola tak tinggal. Ceramah-ceramah agak. Jadi tuan-tuan, zaman itu dosa kita macam-macam lah kan. Jadi istighfar jangan tinggal, selawat jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal. Pakat-pakat kita buat. Malam ni, Khamis malam Jumaat, menurut pandangan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, salah satu malam mustajab doa. Berdoalah tuan-tuan, sebab hajat kita ada lagi yang belum selesai. Doalah untuk kesihatan kita, doa untuk anak isteri, keluarga, cucu kita, doalah untuk semua, COVID dan sebagainya. Sebab Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i punya pandangan. Dan bila sebut nama Imam Syafi'i, kita kena respect, sebab dia imam mazhab. Adalah orang tikai baru ni Imam Syafi'i, entah dia lebih handal kot daripada Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i ambil hadis mana, entah pasal bacaan kunut apa semua. Jangan tuan-tuan, Imam Syafi'i dengan kita ni langit bumi, tak usahlah kan. 9 tahun dia hafal Quran dah. 12 tahun Imam Syafi'i dah jadi mufti. Habis dah guru di Mekah dia mengaji, sampai guru-guru di Mekah tu surrender lah nak mengajar dia. Orang kata dah angkat bendera lah. Dia kata, wahai Syafi'i, kami dah tak boleh ajar kamu dah. Imam Syafi'i kata, aku nak mengaji lagi. Tak boleh dah. Jam. Pasal apa jam? Pasal Tok Guru dia kata, bila kami soal kamu, kamu boleh jawab. Bila kamu tanya kat kami tak boleh jawab. Jam lah. Tok Guru dia jadi jam. Akhirnya Tok Guru dia kata, kau pergi Madinah, Imam Malik tunggu, pergi mengaji situ. Kitab Al-Muwatta', kitab hadis. Imam Syafi'i pun ambil restu ibu dia kan, minta izin pergi. Sebelum masuk kelas tu, Imam Syafi'i ni miskin tuan-tuan, dia tak ada duit. Dia pinjam buku kawan dia, pinjam buku jamaah situlah, geng-geng Masjid Nabawi tu dia pinjam. Dan dia hafal dulu kitab Muwatta' punya isi kandungan. Tebal dia sejengkal, tebal kitab tu lebih kurang sejengkal lah, beratus muka surat. Dalam riwayat sebut Imam Syafi'i hafal dalam masa 3 hari 3 malam saja. Hafal tuan-tuan, kulit ke kulit dan isi sekali. Kita apa kulit saja, isi tak tahu ke mana kita. Imam Syafi'i kulit ke kulit dengan isi 3 hari settle. Tuan-tuan tengok otak dia macam mana. Sampai bila dia masuk kelas tu, dia tak bawa kitab lah, pasal dah hafal kan. Duduk dendang kat belakang, goyang kaki macam tu. Imam Malik tengok, student baru mesti nampak punya kan, ustaz mengajar mesti kenal muka baru muka lama kan. Jadi Imam Malik tengok, budak lagi masa tu belasan tahun, datang kelas aku dah lah duduk jauh-jauh, lepas tu kitab tak bawa, goyang kaki, memang nak cari pasal. Imam Malik panggil dia lepas kuliah kan, kata mengaji kitab tak ada, dah hafal semua. Sungguh test tengok, test insya-Allah boleh. Imam Malik tebuk semua dapat. Pasal hebatnya Imam Syafi'i, ingatan dia kuat. Dalam riwayat sebut tuan-tuan, dia baca buku macam ni, 2 muka surat kan kita buka buku ada 2 page kiri kanan. Imam Syafi'i kalau dia baca, dia akan tutup sebelah, baca sebelah, habis sebelah, tutup sebelah pula, baca sebelah. Dia tak buka dua-dua macam kita. Orang tanya, anak murid tengok benda tu, dia tanya, kenapa Tuan Guru buat macam tu? Kenapa tak buka dua-dua sekali? Tak boleh, dia kata. Kalau buka dua-dua masuk.
Dua-dua masuk terus. Jadi aku nak fokus satu-satu dulu. Tu yang tutup sebelah. Kita buka dua-dua, dua-dua keluar. Saya bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan mungkin hebat lagi daripada saya. Buka dua-dua. Haram apa pun tak ingat kita ni. Kan? Imam Syafi'i dua-dua melekat, tuan-tuan. Tu yang ditutup sebelah muka surat. Buka sebelah, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Otak dia tu. Dan saya dah sebut dah dulu, dia pergi Masjid Nabawi, balik rumah, pergi masjid, balik rumah. On the way perjalanan pergi balik, dia berjalan, sumbat lubang telinga dia dengan jari, dia tutup. Dia jalan tutup telinga ni. Cocok, tak bagi dengar apa-apa. Anak murid tengok, anak murid tanya kan. Dia kata, awak ustaz ni pelik sangat. Macam tu lah. Dia tanya, kenapa tuan guru pergi balik masjid tutup telinga? Dia kata, tak boleh. Kalau aku buka, aku dengar semua tentera-tentera bawang ni, yang sembang tepi-tepi kedai kopi tu kan. Semua yang orang sembang, semua masuk ke kepala aku dan terus ingat. Tu yang tutup. Tuan-tuan tengok tu. Punya hebat otak dia. Adalah orang Melayu kata dia petikai Imam Syafi'i, tuan. Kita bukan ta'assub dengan Imam Syafi'i, tapi makna engkau cerminlah diri dulu. Engkau dengan Imam Syafi'i siapa dia? Tak usahlah. Kita ni banyak kerja, tuan-tuan. Banyak benda nak kena settle. Ibadah kita tak settle lagi. Ni bulan 10 nak kena bayar kereta pula. Tak settle lagi. Nampak? Banyak benda kan? Kita nak mikir COVID lagi, nak ekonomi lagi, jamaah lagi, parti lagi. Contoh dia lah. Banyak benda nak fikir daripada mikir membinaahkan orang ni, menyalahkan imam ni. Tak payah, tuan. Kerja kita banyak. Tak usah buang masa macam tu. Buat dosa je lah. Jadi tuan-tuan, itu yang saya nak share sikit pada malam ni. Hujan pun dah lebat balik. So kita berhenti setakat ni dulu, insya-Allah. Tajuk berikutnya, hidup yang kosong. Kita akan bincang biiznillah awal November. Cepat betul masa tuan tu. 2020 sekejap je. Tak tahu dah November dah. Setahun dah COVID dah. Kan? COVID Disember. Maknanya dekat setahun dah lah. Baik. Kesimpulan akhir, yang pertama, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, teruskan mengaji, terus kuliah, teruskan cari ilmu walaupun dalam keadaan COVID. SOP yang kita kena patuh tu kita ikut, tapi majlis ilmu kita jangan tinggal, insya-Allah. Dan yang kedua, muslimin muslimat, siapkan perbekalan kita sebelum ajal kita sampai, sebelum mati itu datang. Kita tak tahu bila dan bagaimana. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, merahmati ibu ayah kita, adik-beradik kita, seluruh para asatizah kita, insya-Allah, dan seluruh pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah dan diberikan ganjaran syurga di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.